fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati, sebelum ini kita mendengar isu pengisytiharan harta yang melibatkan nama bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin. Terkini, SPRM dalam satu lagi keputusan yang pasti mengejutkan Tun Daim Zainuddin dan juga Tun Mahathir sebagai sekutu rapat Tun Daim Zainuddin. Artikel daripada Malaysia Kini, SPRM syak Daim ada banyak lagi harta belum diisytihar. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mungkin memanggil Daim Zainuddin sekali lagi bagi membantu siasatan terhadap bekas Menteri Kewangan itu. Ini selepas agensi anti rasuah itu mengesyaki Daim mungkin mempunyai lebih banyak harta yang belum diisytiharkan kepada pihak berkuasa. Menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki, pegawai penyiasat agensi itu baru-baru ini menerima maklumat baru mengenai aset milik Daim dan kini sedang berusaha untuk menyiasat kesahihan dakwaan tersebut. Siasatan terhadap Daim masih diteruskan. Kita kena buat banyak pengesahan harta-harta yang tak diisytiharkan. Jadi, menjadi tanggungjawab kita untuk menyemak harta-harta yang kita dapat maklumat tak isytiharkan, katanya, kepada Malaysia Kini. Azam bagaimanapun enggan mendedahkan lebih lanjut. Sumber yang rapat dengan siasatan itu menyebut, antara aset lain yang disiasat ialah hartana, saham dan akaun bank di Malaysia dan di luar negara. Pegawai SPRM itu berkata, pegawai penyiasat memerlukan lebih banyak masa memandangkan Suruhanjaya itu memerlukan bantuan daripada agensi berkaitan di luar negara. Pada peringkat ini, belum panggil untuk soal siasat. Biar pegawai penyiasat kumpul maklumat harta-harta lain yang kita syak di dalam dan luar negara. Saya jangka kalau banyak maklumat lagi diperolehi, dia akan dipanggil kemudian, kata Azam ketika ditanya sama ada Daim akan dipanggil sekali lagi. Minggu lalu, Daim didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur kerana gagal mematuhi notis SPRM untuk mengisytiharkan harta meliputi 38 syarikat, 25 unit hartana, 7 kenderaan mewah, dan 2 akaun dana pelaburan. Dia mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Selain itu, SPRM berkata, mereka juga meneruskan siasatan lain terhadap jutawan itu atas dakwaan rasuah dan pengubahan uang haram. Adakah jika Daim Zainuddin didapati bersalah, adakah beliau akan masuk penjara dan ditangkap? Kita nantikan saja keputusan seterusnya. Ini juga satu duka cita untuk Tun Mahathir sebagai sekutu rapat Tun Daim Zainuddin. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tinggalkan komen, tekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana masih setia bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati semua. Sebelum ini kita mendengar nama anak Mahathir untuk mengisytiharkan harta. Dan akhirnya SPRM baru-baru ini dalam satu pengumuman yang mengejutkan, Tun Dr. Mahathir Mohamad beserta anaknya sendiri, namun tidak disebut mukris di dalam hal ini. Dua anak Tun Mahathir berdepan pendakwaan jika gagal isytihar harta kepada SPRM. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua, sebelum ini kita juga melihat
bahwa Tun Mahathir tidak berpuas hati dengan keputusan SPRM ini. Bahkan di dalam hal ini, beberapa pemerhati politik juga ada membuat kenyataan, masuk Syabuddin Husin ataupun syabuddin.com. Adakah selepas ini Mukris Mahathir juga akan terlibat dengan pengisytiharan harta ini? Nah, untuk yang terkini, dua anak Tun Mahathir berdepan pendakwaan sekiranya mereka gagal untuk ikhtiar harta kepada SPRM. Ini pasti satu kejutan buruk untuk Tun Dr. Mahathir Mohamad. SPRM belum menerima pengisytiharan harta daripada dua anak bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki berkata, pihaknya sudah menyerahkan notis mengikut Section 36 Akta SPRM 2009 kepada Mirzan dan Tan Sri Mokhzani pada bulan lalu. Bagaimanapun, sehingga kini SPRM menunggu notis pengisytiharan daripada dua ahli perniagaan terbabi. Kalau tidak membuat pengisytiharan dalam tempoh yang ditetapkan, mereka boleh dituduh gagal mengisytiharkan harta. Tetapi mereka boleh membuat permohonan selepas tempoh yang diberikan tamat pertengahan bulan ini, katanya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program Cakna Rasuah bersama pengamal media Sarawak. Yang turut hadir pengarah SPRM Sarawak, Datuk Muhammad Zaki Hassan, dan pengarah bahagian komunikasi strategik SPRM, Kamarudin M. Ripin. Azam berkata, banyak perkara lain di dalam skop siasatan kes berkenaan, dan pengisytiharan harta adalah salah satu daripada proses siasatan. Ini bermakna pendakwaan terhadap mereka lambat lagi kerana kita perlu melengkapkan siasatan. Pada 18 Januari lalu, SPRM menghendaki Mirzan mengisytiharkan segala aset alih dan tidak alih yang berada dalam pegangannya sama ada di dalam atau di luar negara dalam tempoh 30 hari dari tarik notis. Mokhzani pula disiasat mengikut Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram, AMLA TFPUAA 2001. Nah, saudara-saudara, kalau mereka akan membantu siasatan SPRM, kenapa mereka tidak ikhtiar saja harta? Tapi kita nantikan saja sehingga tarik tempo yang ditentukan. Adakah kalau mereka gagal untuk membantu siasatan dan SPRM pula mendapati mereka bersalah, mereka akan ditangkap masuk penjara? Adakah perkara ini akan berisiko untuk membuatkan mereka berdua, anak kepada Tun Mahathir, berisiko untuk masuk penjara? Nah, ini pasti satu kejutan buruk untuk Tun Mahathir. Sudahlah kita lihat Tun Mahathir hari ini bukan sebagai ahli parlimen, tetapi akhirnya anaknya pula terlibat dengan pengisytiharan harta, serta Mokhzani pula disiasat mengikut Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.